Podcast ini mengandungi kandungan sensitif. Tiada kaitan antara yang masih hidup atau yang telah mati. Segala persamaan dengan situasi sebenar atau semasa adalah tidak disengajakan. Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Menjadi seorang wanita itu kadangkala ibarat kita berlayar. Sedang asyik mengejar pelangi, lautan badai bertukar tsunami. Kisah wanita-wanita ini penuh syarat dengan hikmah. Hayatinya, jadikan ia medan untuk menilai semula jika musibah itu akibat perbuatan dan kealpaan kita sendiri. Sebelum mataku terkatuk, kira-kira 5 hari selepas melahirkan baby Putri Ranea, aku diserang demam panas. Ia bermula dengan rasa pening-pening. Secara tiba-tiba, aku berasa resah gelisah, keliru dan berpeluh-peluh dengan banyak. Suhu badanku pula naik mencanak sehingga 40 darjah Celsius. Tak sampai 48 jam diserang demam panas, aku ditakdirkan tiba-tiba diserang sawan. Mulutku berbuih-buih, berbusa-busa dengan air liur. Mujur suamiku Hasnan segera mengejarkan aku ke rumah sakit. Doktor memaklumkan bahawa serangan sawan itu berpunca daripada meningitis yang mengakibatkan jangkitan kuman berlaku pada bahagian otak. Susulan itu, doktor menasihati suamiku Hasnan bahawa kaedah terbaik untuk merawatku pada saat itu adalah dengan meletakkan aku dalam keadaan koma selama 10 hari di unit rawatan rapi ICU. Seandainya semangat juangku perkasa luar biasa, bangkit melawan penyakit untuk hidup, maka aku pasti dengan izin Allah, aku pasti akan bangun kembali. Demikian yang dituturkan doktor. Namun sekiranya aku tidak berdaya untuk melawan kerehatan dalam kesakitan itu, maka ya, aku akan kembali ke pangkuan ilahi buat selama-lamanya. Itu saja pilihan yang ada buat suamiku Hasnan. Saat itu, ternyata ia menjadi ujian mental dan rohani paling sukar buat Hasnan. Di aras 2 sayap kanan hospital adalah aku isterinya yang telah dikomakan. Aku bertarung mencari nyawaku sendiri yang tidak sabar mahu terbang meninggalkan jasad ini. Di aras 3 sayap kiri hospital pula adalah anak sulung kami, si comel Putri Ranea, yang lahir dengan begitu banyak komplikasi. Oleh kerana dia lahir tidak cukup bulan, maka paru-parunya belum terkembang dan matang dengan sempurna. Hasnan berulang-alik dari rumah, berkejar ke aras 3 untuk melihat perkembangan Putri Ranea. Kemudian berkejar pula ke aras 2, memegang tanganku yang masih tidak sedarkan diri. Hasnan bercakap-cakap, Hasnan berbual-bual denganku. Hasnan bercerita hal-hal kucing kami yang suka menyelerakkan rumah. Hasnan bercerita tentang Putri Ranea yang masih belum membuka mata, tetapi selalu bergerak-gerak seakan-akan berdansa di dalam inkubator. Hasnan bercakap tentang ibu, tentang ayah, tentang mertua, adik-beradikku dan seluruh ipar duaiku yang merindui kami, yang selalu mendoakan kesejahteraan dan kesembuhan kami. Ya, mataku masih terkatuk. Aku terapung di alam lain, namun kuping telingaku sentiasa mendengar cerita-cerita Hasnan. Aku tidak mampu membalas, aku tidak mampu menjawab atau bertanya, mencelah, apatah lagi ketawa. Yang terbening adalah air mata suam jernih yang mengalir perlahan di pipiku. Belum cukup 10 hari, yakni hari ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat dan belas ihsannya agar aku tersadar kembali daripada koma yang panjang. Ya, aku sedar akhirnya daripada koma. Namun aku menjadi wanita yang hilang ingatan. Aku tak kenal lelaki yang berdiri di hadapanku ini adalah Hasnan, suamiku. Aku tak kenal wanita renta berkacamata di depanku. Dia sebenarnya adalah Salmah, ibuku.
Aku tidak kenal lelaki bertongkat yang setia menungguiku, walhal itu adalah Uthman, ayahku. Dan yang paling memilukan, kesan daripada jangkitan demam panas dan sawan itu, aku menjadi lumpuh. Aku menjadi lumpuh separuh badan. Tidak pernah kurasakan diri ini lemah, longlai tidak berdaya. Suamiku Hasnan dan seluruh kerabat keluarga bergilir-gilir menjagaku. Berkumpul, meniupkan semangat, membacakan surah Yasin beberapa pusingan, melaksanakan solat taubat dan solat hajat, bermohon agar urusan kesembuhan dipermudahkan. Setelah beberapa bulan menjalani rawatan intensif lagi rapi di rumah sakit, ingatanku pulih perlahan-lahan dan aku dibenarkan pulang ke rumahku. Begitu juga dengan baby Putri Ranea. Akhirnya dapat kami kendung dalam pelukan. Namun dengan hati yang berat, terpaksa ku serahkan Putri Ranea kepada keluarga mertua buat sementara. Kerana ternyata kebajikannya bersama datuk dan nenek akan lebih terjaga dan lebih terjamin. Ya, dulu aku adalah Raja Ratnasari. Aku kreatif director terhebat di sebuah company media dan periklanan gergasi. Sentuhan majisku dalam penghasilan iklan-iklan bertaraf antarabangsa sememangnya menjadi rebutan. Apa saja yang aku sentuh pasti bertukar emas. Peruntukan bajet kecil aku transform menjadi karya komersial 5 bintang. Peruntukan bajet besar aku realiskan menjadi karya komersial agung sehingga viral di peringkat global. Bahkan menjadi buah mulut jenama-jenama prinsipal yang bertapak di New York, Paris, London dan Milan. Aku bernasib baik kerana Hasnan tidak pernah menyikat cita-cita besarku. Dia merelakan aku berkembang membina jenama Raja Ratnasari, kreatif director tersohor yang disegani kawan, digeruni lawan. Namun pada tahun kelima perkahwinan, aku terjatuh cinta dengan seorang juru foto profesional dari New York. Michael namanya. Kami bekerjasama dalam beberapa projek mega. Ternyata Michael tidak saja mengagumi kepintaran dan kepekaan naluri seniku. Dia sama tertarik dengan lahiriah kewanitaanku. Selepas aku terlanjur satu malam bersama Michael, dia tiba-tiba dipanggil serta-merta ke pejabat prinsipal di New York kerana kontraknya di Malaysia ditamatkan lebih awal. Aku berteleku, memeluk kaki Hasnan, meratap, bersujud, memohon pengampunan daripada sang suami atas dosa-dosa keterlanjuran. Allah Maha Besar, tidak tahu dari mana datangnya kemuliaan hati dan kejernihan perasaan Hasnan. Hasnan memaafkan aku sepenuhnya. Dia memelukku lantas berbisik ke telingaku. Abang akan sentiasa mencintai dan memaafkan Ratna. Dan abang berjanji Ratna, anak yang dibenihkan daripada lelaki Inggeris itu akan kita jaga bersama-sama seperti anak abang sendiri. Demikianlah keluhuran dan kesucian nurani seorang suami yang sangat luar biasa membuatkan aku malu dan berasa aib dengan sikapku selama ini. Sehingga terjadi di suatu hari, selepas 5 hari melahirkan baby Putri Ranea, aku diserang demam panas, terkena sawan, terkena strok, lantas akhirnya di sini aku terlantar lumpuh separuh badan. Ibu mertuaku mulai bercakap-cakap belakang. Dia memujuk agar Hasnan, anak lelaki tunggalnya itu, menceraikan aku dan segera menghantarku kembali ke pangkuan ibu dan ayahku. Yang dikuatirinya adalah nama baik keluarganya kerana dia terpaksa membela seorang cucu luar nikah. Yang ditakutinya juga adalah tamatnya nama gah keturunan nenek moyangnya yang bersalah silakan golongan alim ulama kerana aku tidak lagi mampu memberikan zuriat kepada Hasnan untuk kesinambungan keluarganya. Tetapi Hasnan lelaki yang paling baik. Dia suami yang paling baik. Dia menjagaku dengan sempurna sewaktu aku sakit cengkung.
Dia menyuapkan aku makan, memakaikan aku lampin pakai puang. Dia menyapu ubat pada punggungku yang luka berdarah kerana terlalu lama terbaring di katil. Dia membasuh mencebuk berak kencingku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setahun selepas itu, aku kembali sihat. Ingatanku pulih 100%. Aku tidak bersedih lagi walaupun aku kekal lumpuh dari pinggang ke bawah. Kerana Putri Ranea kini hangat lagi wangi dalam dakapanku, masih mahu menyusuiku dengan manja dan mesra. Dan Hasnan yang sangat suportif membantu aku membuat kerja-kerja pengarahan kreatif dari rumah melalui sesi Google Meet, Skype, webinar dan bermacam lagi. Rezeki kami semakin melimpah ruah. Benarlah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa melihat usaha-usaha hamba-Nya. Manusia sememangnya tidak akan terlepas daripada ujian. Ya, apabila kita diuji dengan musibah atau malapetaka, fikiran kita menjadi buntu, perasaan kita menjadi lemah. Namun ingatlah, kita perlu percaya dan meyakini bahawa Allah itu Maha Adil, Maha Mendengar dan Maha Melihat. Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ingatlah, jangan sesekali kita mudah untuk mengalah dan mengibar bendera putih apabila kita dilanda kesusahan dalam hidup. Ini kerana sesungguhnya setiap titis air hujan yang jernih itu datangnya daripada awan yang berarak gelap. Bersama-sama kita mengambil hikmah atas pengajaran daripada kisah ini. Semoga saya dan anda sentiasa berazam menjadi hamba-hambanya yang cekal, kuat semangat dan tak mudah putus asa.